What is? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu lagi untuk kita tambahkan lagi dan juga sambung pelajaran kita dan juga pengajian kita dan juga muzakarah kita, murajaah kita berkenaan dengan ilmu tajwid. Ilm asas tajwid yang alhamdulillah beberapa bulan sudah kita bersama tanpa cuti, alhamdulillah, berterusan satu kelas satu minggu. Setiap minggu kita ada satu kelas dan saya baru cek balik rakaman-rakaman dalam YouTube kita, masya-Allah, alhamdulillah, maknanya kita lebih daripada hampir 30 kelas dah kita bersama, insya-Allah. Itulah sedar tak sedarnya kita, alhamdulillah. Kalau macam saya seronok lah. Saya harap tuan-tuan puan-puan pun seronok sama jugalah. Walaupun satu kali seminggu kita ulang-ulang yang sama, ringkas-ringkas mudah-mudah, tapi masih tak jemu, masih nak bersama lagi untuk nak kongsikan. Saya sebagai pembentang ataupun yang cuba buat murajaah bersama, muzakarah bersama, ataupun saya buat ulang kaji bersama. Saya tak anggap saya mengajar, saya hanya berkongsi dan juga kita ulang kaji. Sebab saya pula banyak dapat juga belajar di samping saya kongsikan ilmu dan juga kongsikan murajaah muzakarah ini, saya dapat juga buat murajaah bagi saya, ulang kaji bagi saya. Setiap kelas, khususnya hari Rabu petang, saya dah mula sibuk. Lepas pada kelas dengan kanak-kanak, dengan budak-budak, saya akan buka lah kitab ke, buka YouTube ke, cari pelajaran malam ni. Kelas tambahan apa, tajuk apa malam ni yang kita nak tambah, saya akan belajar, saya akan mengaji lagi. Belajar maksudnya kena cari sesuatu yang tambahan selain daripada yang ada dalam nota kita. Dan di tepi komputer saya ni, di tepi laptop saya pun ada buku-buku rujukan tajwid khasnya. Yang lain tak ada sangat. Yang tajwid ni perlu kepada baca semula, kemaskan balik. Itu yang saya dapatlah, itu yang saya seronok. Dan alhamdulillah, bila kita dah sibuk dengan tajwid, kita pula alhamdulillah Allah bagi dorongan dan juga bagi jalan yang sesuai dengan kita, masya-Allah. Tiba-tiba ada orang luar, orang yang tak ada mengena dengan kelas kita pun ada bertanya tentang hukum tajwid. Alhamdulillah dapatlah kita jawab dengan apa yang selalu kita bincang. Dengan saya nak kongsi dengan kita semua. Alhamdulillah hari Senin ni saya ada dijemput sebagai memberi kursus tajwid satu hari dari pagi sampai ke petang. Satu college ni buat secara online lah. Saya tak tahu alhamdulillah macam mana Allah pilih kita. Mungkinlah kita ada masa untuk tajwid, maka tiba-tiba pensyarah yang patut bagi kursus tu dia tak dapat, maka saya sebagai bergantilah, padahal saya tak pernah pun masuk college tu pun. Tapi alhamdulillah orang call, jemput. Sudi tak, sanggup tak. Sekarang ni saya tengah sibuk dengan orang rumah buat tu lah, PowerPoint untuk buat slideshow apa semua kan. Nak bentang, bukan cara kita lah. Tapi fikir-fikir balik, alhamdulillah, maknanya kemajuan itu datang sendiri. Allah SWT dah susun, kita terpaksa kena kemas balik kita punya kurikulum kita ataupun kita punya sukatan, rujukan kita ni bagi tersusun, bagi cantik, supaya dimanfaatkan akan datang, alhamdulillah. Dan hasil daripada itu kita pula belajarlah apa yang kurangnya kita tambah lagi, apa yang baiknya kita tambah lagi kan, apa yang tak perlunya kita boleh kurang-kurangkan. InsyaAllah doakanlah
perbentangan saya hari Isnin ni dapat berjalan dengan lancar. Katanya beratus orang jugalah pelajar kolej, mesti 200 lebih orang kan. Itulah insya-Allah lah saya pun terima saja, walaupun tak pernah seramai itu. Tengoklah macam mana, kalau Allah nak lancarkan, nak majukan lagi, insya-Allah dapatlah kita teruskan ilmu Allah tajwid. dipermudahkan Ustaz. Amin amin. Masya-Allah kita ada tetamu baru malam ni, masya-Allah. Ahlan wa sahlan Abah Haji Mustafa. Dapat masuk malam ni, masya-Allah. Okey, itu satu berita gembira lah bagi saya. Insya-Allah hari Senin ni kita akan bentang dan kongsikan, saya akan kongsi isi yang sama yang saya sepanjang bagi kepada tuan-tuan puan ni dengan pelajar-pelajar kolej, insya-Allah. Okey, tanpa melengahkan masa, insya-Allah malam ni pun saya sediakan tajuk baru, kita nak tambah juga sikit. Sebelum itu macam biasa kita akan buat murajaah. Murajaah kita yang kita lazimkan, iaitulah kita akan ulang dan kita akan sebut semula. Mudah-mudahan dengan kita ulang berkali-kali ini dapatlah kita lancar, bertambah lancar, mudah nak sebut, mudah nak baca, nak dibaca waktu kita membaca Al-Quran. Waktu baca Al-Quran dan tentunya kita nak baca bersama tajwid. Kadang-kadang tajwid tu lambat datang. Baca baru nak datangnya hukum, baru nak carinya hukum. Jadi insya-Allah bila kita selalu sebut, selalu ulang, selalu kita syarah, selalu kita huraikan, dia akan datang cepat. Untuk pengetahuan semua, saya ada 2 grup tadarus ataupun tahsin Quran ni secara online. Dah masuk pusingan yang kedua. Masya-Allah. Dah masuk pusingan yang kedua. Padahal masya-Allah tahsin muslimin yang mulakan kelas secara online. Tetapi muslimin relax, dia 1 kali seminggu sahaja dan kita baca tak banyaklah, kita baca tak sampai setengah juzuk satu malam. Jadi satu minggu setengah juzuk tu memang kita kira slow sikitlah, insya-Allah. Jadi itulah kita dah sampai hampir setengah, lebih pada setengah Quran, alhamdulillah. Tapi grup-grup lain ada yang baca 2 kali seminggu, ada yang baca 1 juzuk lebih 1 kali baca, macam cepat sangatlah. Jadi alhamdulillah dah khatam, masuk pusingan yang kedua. Yang nak dikongsikan di sini, bila pusingan kedua saya tekankan khas tajwid. Jadi saya tak fokus dah kesilapan membaca ayat, lebih kepada tajwid. Setiap silap tajwid akan ditegur dengan nama-nama tajwid. Dulu kita buat tahsin Quran ni, sekarang ni kita namakan tatbiq tajwidi pula. Kita nak praktikkan ilmu tajwid masing-masing yang ada dalam dada masing-masing. Sejauh mana kita dengan tajwid yang kita tahu, yang kita faham, yang kita kenal. Sejauh mana. Bila kita baca, contohnya kan, ni nak bagi galakan ataupun satu cara barulah untuk tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan boleh buat sekarang pun, jangan tunggu pusingan kedua ke ketiga. Maksudnya, bila qari tu baca ataupun pembaca tu baca, katakan dia kurang dengung, saya akan sebut kurang ikhfa haqiqi. Jadi dia tu cari-cari. Kali-kali pertama tu dia cari kata-kata mana ikhfa hakiki ada ke tak ada. Padahal dia baru je sebut salah. Maksudnya tak kurang 2 harakat. Jadi saya akan sebut ikhfa hakiki kurang, iqlab tu kurang. Saya sebut qalqalah itu kurang, qalqalah sughra tu kurang, qalqalah kubra kurang. Jadi dia tu cari-cari. Maksud kita bila kita buat macam tu, selalu sebut, mata dia akan cepat. Ingatan dia dengan tajwid dia akan cepat, insya-Allah. Itu yang kita harapkan. Jadi apapun, tajwid ini memang satu kunci yang satu-satunya lah yang kita kira membantu kita untuk membaca Al-Quran dengan sempurna. Tanpa tajwid, tanpa ilmu tajwid, sangat-sangat sukar untuk seseorang itu membaca Al-Quran dengan sempurna. Lagi-lagi kita ni yang lidah Melayu, tak fasihnya Arab, jadi nak tak naknya memang kita perlu kepada ilmu tajwid untuk membezakan bahasa Al-Quran dengan bahasa yang bukannya Al-Quran. Itulah alhamdulillah. Okey, kita terus masuk murajaah kita. Malam ni kalau tak silap kita patah balik, kita ambil Al-Ghunan. Al-Ghunan yang dengung-dengung. Bab dengung sahaja. Yang minggu lepas kita dah masuk Al-Mudud, bab mat segala mat kita dah sebut. Malam ni insya-Allah minggu ni kita akan patah balik Al-Ghunan, bab dengung-dengung. Okey, selalu disebut dan selalu diingatkan, walaupun dengung itu
merupakan bab-bab yang paling mudah, paling awal dalam bab ilmu tajwid ini. Paling awal sekali bab dengung-dengung, dan mungkin paling basic sekali lah, paling mudah sekalinya bab dengung-dengung lah, insya-Allah. Tapi bab dengung mungkin senang kita kenal, senang kita tahu hukumnya, namanya, tapi belum tentu bacaan kita penuh dengan dengung-dengung, penuh dengan kurang dengung ataupun tak dengung. Itu yang kita nak cari sekarang ni. Kita tahu iqlab, kita tahu ikhfa, kita tahu idgham, tapi waktu baca kadang-kadang dia tak datang. Izhar tu dia datang idgham. Ikhfa tu dia datang izhar. Mungkin fokus kita itu berbagi-bagi waktu membaca. Jadi insya-Allah bila kita selalu sebut dengan cara kaedah kita ini, insya-Allah membantu cepat datangnya hukum ikut yang betul waktu kita membaca, insya-Allah. Pertamanya ahkamun nunus sakinah wat tanwin. Ahkamun nunus sakinah wat tanwin ada 5 hukum. Okey, kita mula dengan yang mudah sekali. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, siapa boleh jelaskan? Al-hukmul awal, bagi rumusan yang terpenting dalam hukum yang pertama dari hukum 5. Hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, silakan. Bila sebut hukum pertama tu bebas nak mulakan dengan apa hukum, tapi kalau ikut tertib lagi bagus. Okey, lama dah kita tak mula dengan nun sakinah dan tanwin. Selalu saya mulakan dulu. Okey, malam ni saya bagi peluang kepada peserta muslimin dan muslimat, qari dan qari'ah, insya-Allah. Persilakan. Al-hukmul awal, hukum pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey. Okey, saya cuba ya. Okey, silakan. Okey, hukum nun mati dan tanwin ada 5. Yang pertama izhar halqi. Izhar halqi dijelaskan nunnya dan tiada dengung ya, dijelaskan. Dan halqi itu ada 6 huruf. Huruf halqi ha, ra, ha, a, ha dan a. Hamzah. Bunyi macam sama je semua. Sama. Sebab semua keluar daripada halqum kan, hampir sama. Hampir sama. Kalau untuk nak elakkan confuse orang, cuba sebut yang dalam rangkai kata, satu rangkai kata tu. Hamalun. Yang itu lain belum? Itu lupalah, saya lupa Ustaz. Tapi dia saya ingat dia punya pangkal halqum, pertengahan dan pada hujung. Ada 6 huruf. Okay. Jadi kita baca dengan jelas. Dibaca macam mana? Ingat tak yang tu? Akhin wa ahu. Akhin akhahu. Dia dua bawah, 2 tengah, 2 atas. Okey. Akhin kha'ahu. Okey, itu salah satu caranya lah. Sama ada macam Haji Taib sebut, dia dah jelas bagi dia pangkal halqum, tengah halqum dan juga hujung halqum. Itu pun tak apa caranya. Cuma bila kita sebut, kalau kita boleh sebut itu jadi macam kurang jelas. Eloknya kalau kita nak sebut huruf satu persatu, kita sebut ikut sebutan huruf. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Sebut-sebutan satu huruf tu jadi tak bertukar dah. Kalau a, ha, ha, a, kha, ha, ra. Saya pun dah tukar dah. Jadi itu pun jadi tak jelas sebab kita dah bagi baris bagi atas semua dan sebutannya hampir sama. Jadi kita sebut kalau sebiji huruf tu mungkin jelas, insya-Allah. Baik. Contoh bagi izhar halqi. An'amta alaihim. An'amta nun mati bertemu dengan ain. Okey, jelas. Alhamdulillah, cukup. Izhar halqi cukup. Kita bagi rumusan macam tu je. Macam mana nak kenal apakah hurufnya, cara bacaannya, contohnya. Cara bacaan sama ada dengung atau tidak, contohnya. Jadi itu secara ringkas dan secara mudah apa yang terpenting dalam setiap hukum. Okey, selesai izhar halqi. Yang keduanya kita ambil idgham ma'al ghunnah.
Apa boleh sebut idgham ma'al ghunnah? Tafadhal. Okey, tafadhal. Dibashir. Saya boleh terangkan tapi nak cari contoh susah sikit. Tak apa, tak apa. Terangkan dulu. Nanti ada saya. Idgham guna ada 4 huruf. Idgham ma'al guna ada 4 huruf. Bacaannya memasukkan Apa 4 huruf tu? 4 huruf yanmu, ya, Ya mim, Rahman. yanmu, ya, Yanmu. nun, mim dengan waw. Wow. Okey. So bacaannya dengan saya tahu saya mungkin saya tak tahu Ustaz. Sama ada yang ini dua Ustaz. Huruf mim dengan nun apabila dia bertasyid dia jumpa bila nun berjumpa dengan mim dengan nun, adakah ianya menjadi Kamil ataupun naqis? Kamil lah. Jadi kamil kan Ustaz? Okey. Jadi dia tanya kita balik. Saya kepastian Ustaz. Okey, tak apa. Okey, betul. Okey, mungkin dalam kelas yang kita bincangkan khas untuk idgham ma'al ghunnah kita ada sebut ada ulama tajwid membahagikan idgham kamil dua bahagian sahaja. Idgham kamil dan idgham naqis dua bahagian. Maknanya yang ma'al ghunnah semuanya naqis. Sebab dia ada kesan dengung masih ada walaupun ada sabdu. Yang bila ghunnah semuanya kamil sebab langsung tak ada kesan sabdu. Itu maksud kamil dengan naqis. Dan ada ulama tajwid membahagikan yang idgham ma'al ghunnah terbagi kepada dua, naqis dan kamil. Waw dengan ya naqis, nun dengan mim kamil. Betul. Ala kulli hal tak ada masalah. Yang penting untuk ma'al ghunnah itu kita dengungkan dua harakat. Yang idgham bila ghunnah kita tak dengung langsung, kita terus masuk. Nanti kita tengok contoh yang idgham bila ghunnah kita dah banyak pula dalam kelas-kelas tahsin kita masih ada dengung. Itu yang kurang kamilnya ataupun kurang bila ghunnah. Okey, jadi kembali kepada idgham yang kedua tadi, hukum yang kedua idgham bila ma'al ghunnah. Yang pertamanya nun mati ataupun tanwin. Ini penting dalam penjelasan, kita mulakan dengan nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al ghunnah 4, iaitu yanmu, ya, nun, min, waw, dan bacaannya dengung dua harakat. Dinamakan idgham naqid disebabkan ada kesan, ada baki dengungnya. Dan contohnya, contohnya yang terakhir, kita tengoklah nun mati bertemu dengan ya, man yaqulu min walin. Okey, itu maknanya kita kalau boleh bagi rumusan macam tadi, kemas insya-Allah. Okey, idgham bila ghunnah yang ketiga macam mana? Ada dua. Hurufnya lam dengan ra, memasukkan dengan tiada dengung. Langsung seperti Ghafurur Rahim ataupun walam yakul lahu. Okey, betul. Alhamdulillah. Okey, macam itulah kita boleh sebut macam mana nak kenal hurufnya apa, cara bacaannya dan juga contohnya. Dah cukup. Setiap hukum kita adakan itu poin-poin itu dah cukup untuk kita jelaskan diri kita dan kepada yang lain yang bertanyakan hukum. Mungkin kita ada masanya walaupun kita bukannya ustaz, bukannya guru, bukannya tenaga pengajar, tapi ada masanya kawan-kawan, anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita bertanyakan hukum. Alhamdulillah dapatlah kita membantu dengan penjelasan macam tadi, dah cukup sangat dah insya-Allah. Hukum yang keempat itulah iqlab. Siapa boleh jelaskan secara ringkas? Iqlab. Macam mana kita nak kenal iqlab? Haji Syarif boleh mula? Boleh cuba? Boleh insya-Allah. Nun mati atau tanwin berjumpa dengan ba, dibaca mim. Dibaca dua harakat. Apa yang dua harakat? Mimnya. Itu bahagian cara bacaannya. Dengung ke tak dengung? Dibaca dengan dengung lah. Dengung dengan dua harakat. Dua harakat. Okay. Dengung dua harakat. Ya. Okay. Lepas tu contohnya lizam
Zambik. Okey, nun mati bertemu dengan ba. Okey, betul. Jadi bila nun mati bertemu dengan ba, nun ini jauh makhrajnya daripada huruf ba, sebab itu namanya iqlab. Kita tukarkan. Kita tukar nun menjadi huruf mim yang mana mim itu hampir kepada huruf ba. Sebab itu kalau kita tengok dalam contoh-contoh iqlab ada mim kecil, ada mim kecil. Itu tanda untuk kita nak tukarkan nun kepada mim, sebab itu namanya iqlab. Habis. Alhamdulillah. Al-hukmul khamis, hukum yang kelima iaitu ikhfa haqiqi. Okey, ikhfa haqiqi macam mana kita nak kenal? Selain daripada huruf izhar yang ada 6, izhar halki yang ada 6, idgham ma'al guna dengan bila guna yang ada 6, dengan iqlab yang ada 1. Selain 15 huruf hijaiyah semua termasuk dalam kumpulan ikhfa hakiki. Bacaannya sama-sama Ustaz, dia ada 15 atau dia dalam ada nama kata nama dia saya cuba Ustaz Satu jiza sadaqah satu jiza sadaqah fasik datazin sajza. Okey, syadza, za tu jelas tu keluar lidah, syadza. Okey, dia bacaannya sama-sama. Apabila kita baca seperti kun fayakun. Kun fayakun nun mati. Di sini apa bertemu dengan apa? Kun fayakun, nun bertemu dengan huruf nun bertemu dengan nun kun fayakun, nun tanwin bukan nun sakinah bertemu dengan huruf fa. Masya-Allah. Okey. Insya-Allah kita nakkan semua boleh khayalkan dan boleh bayangkan seperti Haji Bashir. Walaupun tak buka Quran, tak nampak contoh itu, dia masih mencari-cari nun ke tanwin tadi, nun sakinah ke tanwin. Tapi akhirnya dia pilih nun tanwin, nun sakinah, maka betul lah. Jadi kita satu tahap nanti kita akan sampai ke tahap itu. Bila kita dah tahu contoh, ingat misal dalam Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, kita boleh terus membezakan nun ke tanwin ke, dan kita boleh tahu selalu apa yang bertemu dengan apa di situ disebabkan hukumnya ikhfa ke iqlab ke. Itu yang kita nak insya-Allah. Sebab ada yang menceritakan susah kalau kita tak buka Quran. Kalau kita tak tengok dengan mata sendiri, kita tak boleh membeza nun mati ke mim mati ke tanwin ke. Bagi kita dalam sebutannya, kalau dengung semua dengung, hampir sama, semua keluar daripada khaysyum. Tapi itulah dengan mumarasah, dengan kita selalu latihkan diri kita, dan juga kita buat kerja, kita ada tulis atau ada conteng-conteng, kita akan boleh membeza antara huruf-huruf dan kita kenal, kita boleh bayangkan walaupun kita hanya menyebut ataupun orang yang membaca, kita boleh terbayang-bayangnya ketulisan huruf itu dan kita boleh membezakan antara hukum-hukum insya-Allah. Alhamdulillah, selesai kita hukum 5, dan baki dari hukum 5 ada satu hukum, iaitu apabila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu perkataan, maka hukumnya akan jadi izhar. Izhar apa? Nun mati bertemu dengan huruf ya dalam satu kalimah, dalam satu perkataan, maka hukumnya akan jadi izhar mutlaq. Izhar mutlaq ada 4 perkataan: ad-dunya, sinwan, sinwan, dan bunyan. Itu pun perlu kita hafal, hanya 4 perkataan, berulang-ulangnya dalam Al-Quran. Semuanya walaupun nun itu bertemu dengan huruf ya, huruf idgham, dengan nun itu bertemu dengan waw, huruf idgham ma'al ghunnah, tapi satu perkataan tidak mencukupi syarat idgham ma'al ghunnah, maka dibaca dengan izhar. Izhar maknanya kena jelaskan nun itu tanpa kita idgham, tanpa kita memasukkan. Selesai hukum 5 ataupun hukum nun mati dan tanwin. Okey, berpindah kita kepada tajuk yang kedua, iaitu ahkamul mimus sakinah, hukum-hukum mim mati. Okey, hukum-hukum mim mati ada 3 hukum. Mim mati di dalam Al-Quran bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, terbahagi kepada 3 hukum besar. Yang pertamanya idgham mithlain saghir.
Idgham mithlain saghir. Okey, silakan. Macam mana kita nak kenal idgham mithlain saghir? Tak, saya cuba. Okey, silakan. Idgham mislain saghir bila mim mati bertemu dengan mim. Jadi dengung dua harakat. Okey. Contohnya? Contohnya wa antum muslimun. Wa antum muslimun. Antum muslimun. Okey, alhamdulillah. Mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain saghir. Dengungnya dua harakah. Okey, betul. Jelas dan semua rumusan yang penting disebut dengan baik. Okey, hukum yang kedua ikhfa syafawi. Tafadhal. Siapa boleh cuba? Ikhfa syafawi. Saya cuba lagi ya. Okey, silakan. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey. Jadi dibaca dengung dua harakat. Mim ba'di ma. Mim ba'di ma. Betul lah. Jidin tak ada malam ni. Kalau tidak nak tanya dia betul ke tak. Tak ada pula malam ni. Okey. Penjelasan tu betul. Cuma contoh tu betul tak? Mim ba'di. Kalau mim ba'di, nun mati bertemu dengan ba ke? Mim ba'di ma. Nanti lagi contoh lain. Kalau nun mati kita dah selesai. Sekarang ni mim mati. Ni ada lagi satu ni. Lam ni ya pula. Dia selalunya kita nak kena sediakan contoh dalam ingatan kita. Itu lebih selamatlah. Saya pun tak banyak. Maknanya kalau kita buka mushaf mungkin perlu masa lah untuk cari. Tapi kalau kita dah okey, hukum ni inilah contoh selalu sebagai modal untuk kita gunakan. Itu cepat sikit. Okay, siapa boleh bantu untuk idgham ikhfa syafawi? Contoh bagi ikhfa syafawi, siapa boleh bantu? Ustaz, saya cuba Ustaz. Wa ma hum bimu'minin. Itu selalu disebut. Selamat. Lagi? Ada lagi? Wa ma hum bi kharijin. Okey, sama juga. Mim mati bertemu dengan ba. Okey, itu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi pun seronok juga kita bila jumpa kadang-kadang kita tukar dengan huruf ikhlab, tapi itulah ilmu yang menentukan kita boleh sebut ikhfa syafawi ke ikhlab. Okey, alhamdulillah. Syekh, kita terus pergi kepada hukum yang ketiga dalam bab ahkamul mim sakinah, iaitu izhar syafawi. Fadhal. Siapa ambil bahagian izhar syafawi? Macam mana? Okay, macam mana nak jelaskan, macam mana kita nak memperkenalkannya? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mim bertemu dengan 26 huruf kecuali mim mim dengan ba. Okey. Contohnya dia macam ni. Kalau kalau kita sebut macam tadi, mim mati bertemu dengan 26 huruf kecuali mim dengan ba, maknanya bertemu dengan 24. Jadi huruf izhar syafawi ada berapa? 28. Daripada ba dengan mim. Dia kena susun ayat macam ni. Mim mati bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Jadi huruf untuk izhar syafawi 26. Jadi dikurangkan daripada 28 itu dua huruf. Maka tinggal lagi 26 untuk izhar syafawi. Okey, silakan. Terus. Contohnya walahum azabun alim. Okey, di situ apa bertemu dengan apa? Mim berjumpa dengan ain. Mim bertemu dengan ain, berjumpa dengan ain, maka hukumnya izhar syafawi, kena izharkan, kena jelaskan mim mati betul. Alhamdulillah, jelas. Okey, itulah rumusan. Terima kasih daripada Terengganu.
Okay. Jelas, Masya Allah. Bila kita boleh sebut macam tu, kita seronok. Kita baca pun kita akan tahu, kita akan kenal dan kita akan baca dan letakkan bacaan itu betul. Yang dengung, didengungkan betul-betul. Yang tak dengung, jangan sesekali dengung. Sebab izhar syafawi pun kita kena hati-hati sebab namanya izhar. Dalam bahasa Arab, kaedah bahasa Arab, bila izhar memang masalah. Sebab itu banyak izhar dipindahkan, ditukarkan kepada hukum-hukum lain untuk nak mencari lebih senang ataupun lebih mudah. Sebab itulah izhar pula, bila hukum izhar perlu kita jaga-jaga. Kalau kita tak jaga-jaga, kadang-kadang dia tak izhar, dia tak terang dan tak nyata, sama ada mim mati ataupun nun mati. Kadang-kadang dia akan berlaku qalqalah, an'amta walahum adzabun, kalau kita tak jaga, kalau tak betul-betul izhar. Ataupun dia akan jadi macam saktah, terberhenti. Itu banyak juga ada yang berlaku waktu kita baca seolah-olah kita terberhenti. Lakum dinukum waliyadin. Dia nak jelaskan mim itu sampai dia terberhenti. Saya ada pengalaman dengan surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alai. Dia nak jelaskan ain sampai dia terberhenti sekejap seketika nun mati tadi. Itu kesukaran yang ada pada hukum izhar yang perlu kita hati-hati, dan khasnya dalam hukum izhar syafawi, mim mati bertemu dengan fa pun kita kena jaga-jaga. Walahum fiha, dia senang dengung sebab mim dengan fa makhrajnya hampir sama, tempat yang sama, maka kadang-kadang mim mati bertemu dengan fa, walaupun izhar syafawi kadang-kadang dia terdengung juga. Dia ada benda-benda yang perlu kita jaga dalam bab izhar syafawi dan izhar halqi. Okay, alhamdulillah selesai kita kedua-dua bab. Bab yang ketiga yang paling mudah sekali. Saya dah nampak dah peserta dari Ulim Kedah. Minta maaf. Saya tunggu PDA masuk. Mana PDA ni? Dia tak muncul kecuali bila last kelas dia baru muncul. Okey, malam ni dia pakai PDA pula. Okey. Dari Melaka. Okey. Untuk bab yang ketiga iaitu al-nun wal mim al-musyaddadatain, nun dan mim yang bersabdu. Okey, dipersilakan. Macam mana kita nak kenal dan apa hukum yang ada pada tajuk ini? Persilakan. Apa dia? Mim begitu nak mim ya. Misline Ustaz. Dia orang misline. Betul? Belum. Saya baru masuk. Okey. Apa tu fahmu soal nisful ijabah. Faham soalan itu separuh ijabah, separuh jawapan dah. Soalannya bab yang ketiga iaitulah pada nun dan mim yang bersabdu. Nun mim yang bersabdu, apa hukumnya, nama hukumnya, contohnya apa? Wajibul ghunnah. Okey, nama hukumnya wajibul ghunnah. Okey, dengungnya berapa harakat? Dengungnya 2 harakat. Contohnya terpaksa kena cari kat mana ni? Saya cari kat ni. Suratul Kahfi. Suratul Kahfi banyak saya dapat. Okey. Contohnya summa tu nun Ustaz. Summa nun. Sorry. Summa atba'a sababa. Okey. Okey, wajibul ghunnah. Lagi satu wajibul ghunnah. Lagi satu inna, mana dekat inna ni? Tak nampak pula. Inna qaina. Inna ya'ju ya. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey. Cemerlang. Oh, Masya-Allah. lagi dapat bintang Ustaz. Okey, nun sabdu, mim sabdu yang paling mudah sekali, kita jumpa hampir boleh dikatakan setiap muka surat ada je, cuma kita kena jaga-jaga 2 harakat yang haknya wajibul ghunnah, yang wajibnya kita dengung 2 harakat. Jadi bila senang kita jumpa, senang kita kenal, biar senang kita sebutnya 2 harakat setiap kali kita jumpa nun dan mim yang adanya sabdu. Okey, alhamdulillah selesai bab yang ketiga. Bab yang keempat kita masukkan sekali di sini hukum qalqalah. Hukum qalqalah. Macam mana kita nak kenal qalqalah?
Itu dah, itu lagi senang. Kata orang lain dah. Jadi Woodland, orang Woodland. Masya Allah. Sama. Orang Woodland dah buat pembukaan tadi, mukadimah dia terus ambil tadi. Tak kata apa lagi satu kali pun tak kisah Ustaz. Tak kisah Okey, boleh. Okey, Dia silakan. duduk kat Taj Mahal tu. Kalau kala ada tiga, kalau kala sugra, itu selalunya pertengahan yang ada di pertengahan perkataan. Ini cerita kepada orang dah kenal rapat dengan qalqalah. Ya, betul. Biar cerita daripada Kita orang baru sebutkan nak. huruf-hurufnya dulu. Huruf-hurufnya dulu. Hurufnya Soal berapa? itu. Ada berapa? Satu-satu sebut. Okey. Tunjukkan PDA kepada dah mereka. bersuara. PDA dah bersuara. Tunjukkan kepada mereka aku pandai. Haji cemerlang, insya-Allah. Okey, berapa huruf dia? Huruf qalqalah tu ada 6 di toko baju. Dal. Betul tak 5 atau 6? Tengok 5 baik. lah, mana 6? Dal, kaf, toko, ba, jim. Okey. Mana ada? Ya, 5. 5 lah. Okey, so jadi kalau jumpa mesti ada qalqalah sugra kalau di pertengahan perkataan, kalau di hujung perkataan kalau kita wakaf ditebalkan sikit qalqalah kubra, dan kalau ada sabdu di hujung perkataan kita baca dengan akbar. Qalqalah akbar iaitu aqqa, atau kalau kaf ada sabdu ya, aqqa, atau tabat yada abi lahabi wa tab. Okey. Selalunya kita nak jelaskan tentang qalqalah ataupun bahagian-bahagian qalqalah 3 ni, kita sebutkan di hujung perkataan ke di hujung bacaan? Ya. Tak sama Ustaz. Ujung bacaan dengan ujung perkataan. Hujung perkataan kadang-kadang kita tak berhenti, kita sambung perkataan. Kalau kita wakaf lah. Jadi kalau kita sebut di hujung perkataan, kita nak kena tambah wakaf. Kena tambah kalau wakaf. Tapi jadi yang hujung tadi, yang akbar tadi tak disambungkan wakaf, tak ditambahkan wakaf, maknanya di hujung perkataan ihtimal boleh kita sambung walaupun di hujung perkataan. Jadi dia lebih jelas kalau kita nak bercerita berkenaan dengan aqsamul qalqalah, bahagian-bahagian qalqalah, kita gunakan hujung bacaan. Maknanya wakaf lah tu. Bila hujung bacaan wakaf, sebab qalqalah, bahagian-bahagian qalqalah dia terbagi, dia ada beza dua je. Sama ada di tengah-tengah bacaan, itu tengah-tengah perkataan boleh disebutkan juga, tapi tengah bacaan itu lebih sarih, lebih mudah. Maknanya bila berlaku waktu kita tengah baca, itunya qalqalah sughra. Waktu berlaku bila kita berhenti, hujung bacaan ada dua. Sama ada sabdu ataupun tidak. Yang tak ada sabdu, saya istilahkan wusta, ataupun ada sebahagian dah menamakan kubra. Dan yang ada sabdu pula, akbar ataupun kubra, itu senang di hujung bacaan. Jadi kalau contoh-contohnya mungkin semua ingat dan mungkin semua boleh bezakan. Lam yalid wa lam yulad. Ini ada dua. Lid wa lam tengah-tengah bacaan, yulad hujung bacaan. Tabbat yada abi lahabin wa tab, hujung bacaan yang ada sabdu. Selesai. Ini saya ingat Ustaz, pasal selalu kena tegur Ustaz. Betul. Kadang-kadang yang tak ada qalqalah pun saya terlantun Ustaz. Itu biasa, itu yang Haji PDA sebut tadi 6 ke 7 hukum huruf qalqalah. Sebab dia selalu izzat Ustaz, dia selalu izzat. Banyak orang tambahkan huruf qalqalah. Dad banyak, ad banyak, iz ada, lam pun al banyak. Dia mana-mana yang izhar kalau tak jaga dia akan jadi qalqalah. Sepatutnya kita jelaskan, tetapi tak jelas dia jadi qalqalah, terlantunnya. Dan diingatkan sangat-sangat yang akbar ataupun yang ada sabdu tu, ramai jelas, ramai yang kenal, ramai yang tahu, tapi waktu baca tak dijelaskan. Penting sangat, sebab bila kita tak qalqalah akbar dengan sabdunya, kita akan kurang satu huruf sebenarnya. Macam watab, kita baca satu ba je sebenarnya. Padahal watab dia ada dua ba di situ, sebab ba itu ba sabdu. Okey, insya-Allah, alhamdulillah.
Itulah sebagai murajaah kita pada malam ini untuk kita ingat selalu. Jadi perasan tak ramai-ramai tuan-tuan perempuan, perasan tak bila kita ulang, walaupun ini yang keberapa kali kita ulang hukum-hukum dengung-dengung ni, masih kita mencari-cari dan dia tak lancar macam kita baca Fatihah. Itu murajaah yang bagus tu. Bila kita ulang lagi kita akan tambah lagi kemas, tambah lagi yakin, tambah lagi jelas. Sebab alhamdulillah dengan secara tak langsungnya kita dapat membantu sahabat-sahabat yang lain yang ada yang saya kenal masih peringkat awal lagi. Masih baru nak kenal apakah itu dengung, apa tak dengung, apakah iqlab, apakah idgham. Jadi tuan-tuan adalah antara punca dan asbab untuk mereka faham dan dapat ilmu bersama, insya-Allah. Mudah-mudahan bila mereka dapat, bila ada yang dapat disebabkan kita berbual, kita muzakarah ini, insya-Allah ilmu yang bermanfaat selagi mana dimanfaatkan dengannya, insya-Allah adalah bahagian kita, insya-Allah. Okey, untuk malam ini insya-Allah kita masuk awal sikit tajuk baru sebab dia agak menarik. Okey, so kenapa menarik? Nanti tahulah kenapa menarik. Oh, asal tekak-tekak ni. Tekak-tekak dah lepas dah Ajidin. Malam ni lain pula. Malam ni agak menarik sebabnya dia apa ni? Dia banyak berlaku waktu kita membaca. Okey. Last kali kita belajar tentang makharijul huruf, bagi yang baru masuk malam ni ataupun baru ikut kelas malam ini, kita dah mula masuk makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Mula-mula tu saya agak berat untuk saya nak terus masuk dalam bab ini ataupun tajuk ini sebab dia memang sangat mencabar jugalah bagi mereka yang awal-awal baru nak kenal tajwid. Kalau terus belajar makharijul huruf, mungkin terus berhenti, lari terus sebab susah nak faham. Tapi kalau kita mulakan dengan dengung dulu, mat dulu, hukum-hukum yang selalu kita baca, selalu kita dengar, insya-Allah kita akan pelan-pelan kita kenal tajwid. Dengan kita kenal tajwid tadi, kita akan seronok, maka kita akan cintakan tajwid. Itulah yang selamatnya. Sekarang ni saya nampak alhamdulillah semua dah kebanyakan yang istiqamah dengan kita, agak 30 lebih peserta ni macam berminat, alhamdulillah istiqamah. Maka saya beranikan diri masuk juga tajuk makharijul huruf dan alhamdulillah kita cubalah faham setakat yang kita mampu. Kita dah mula dengan makhraj pertama. Kita kembali kepada huraian yang asal. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Apa yang penting, apa yang faedah kita belajar ni? Sebab kalau kita tak kenal tempat keluar huruf, mungkin boleh berlaku tersilapnya kita bertukar huruf. Tempat keluar huruf ini kita keluarkan tempat lain. Maka dia akan berubah huruf, berubah makna. Bila berlaku dalam Fatihah contohnya, boleh merosakkan Fatihah, boleh menjejaskan solat ataupun amalan-amalan fardu kita. Dan baca-bacaan yang lain boleh menjejaskan makna, berubahnya makna. Jadi penting sebenarnya tempat-tempat keluar huruf. Setengah-setengah kitab tajwid, dia mulakan terus dengan tempat keluar huruf. Dia tak mulakan dengan dengung. Dengung hujung-hujung ataupun pertengahan. Dia mulakan dengan tempat huruf, tempat keluar huruf, sifat huruf. Sebab tempat keluar huruf lagi penting dengan dengung. Kenapa? Dengung kalau tak cukup 2 harakat tak berubah makna. Tebal nipis kadang-kadang tak berubah makna. Tapi tempat keluar huruf, kalau silap tempat keluar, terus berubah makna. Ini lagi bahaya. Sebab itu tak apalah, kita dah belajar, kita dah mula, alhamdulillah kita teruskan juga. Yang pertama kita belajar tempat keluar huruf ada 5 bahagian, 5 tempat keluar. Yang pertamanya al-jauf, rongga mulut, kita dah selesai, iaitu alif waw ya maddiyah, alif waw ya huruf mad. Itu tempat keluar huruf-huruf mad. A, ba, i, u. Panjang mad tu 6 harakat ke 4 harakat, tempat keluarnya rongga mulut kita. Kita dah selesai. Dan minggu lepas kita dah selesai halqum. Halqum paling mudah sebenarnya untuk kita jelaskan, tapi antara yang susah untuk kita terangkan ataupun kita bacakan. Halqum terbagi kepada 3 bahagian, kita dah belajar minggu lepas. Bahagian pertama, pangkal halqum, keluarnya hamzah dengan ha, a dengan ha dada. Bahagian yang kedua, wastul halq, kita dah selesai, ain dengan ha. Ini yang kita terangkan minggu lepas ni, lama sikit.
Ha dengan ain ini tak ada dalam bahasa Melayu, jadi kita nak kena jaga waktu kita baca. Kaedah yang kita kongsikan iaitulah kita tekan sehingga kita rasa macam ada terasa pedih-pedih sikit di tengah-tengah halqum, maknanya di situlah dah keluarnya tempat yang betul. Dan kita dah selesai yang hujung halqum keluarnya kha dengan ra. Ghain dengan kha, kedua huruf ini dengan pangkal hujung halqum hampir dengan pangkal lidah. Kita dah selesai. Jadi malam ni, kebetulan malam ni terus kita masuk kepada pangkal lidah. Okey, sebelum itu, makhraj yang ketiga al-lisan, makhrajul lisan. Malam ni kita akan masuk bahagian lidah. Lidah ini antara paling yang paling besar sekali dalam bab makhraj huruf, mengambil habuan yang paling besar. Sebab pada lidah sahaja huruf-huruf yang keluar dari lidah sahaja ada 18 huruf. Kita 28 huruf, 18 huruf di bahagian lidah saja. Sebab tu lidah tu masalah besar juga. Tak jaga lidah kita, badan boleh binasa. Patah Melayu kita. Bukan patah Melayu, patah Arab pun. Lisanuka hisanuka, in suntuhu sanak wa in khuntuhu khanak. Patah dalam bahasa Arab berkenaan dengan lidah. Jagalah lidah kamu. Kalau kita jaga, baik kita gunakan untuk baik. Baiklah kita, selamatlah kita. Kalau guna untuk tak baik, maka tak selamatlah kita dunia akhirat. Dan dalam makhrajul huruf pun sama juga. Kalau kita tak betul-betul ambil perhatian dan kenal tempat keluarnya bahagian lidah ini, kita akan salah sebut huruf-huruf. Sebahagian huruf boleh berubah makna, boleh merosakkan makna. Okey, jadi 18 huruf. Bahagian lidah pula, dia terbagi kepada 4 bahagian. Tepi lidah, pangkal lidah, hujung lidah, lepas tu atas tepi lidah. Itu bahagian 4. Tak apalah dia jadi banyak sangat ini, kita jelaskan satu persatu. Kita ambil huruf satu persatu. Bagi kita tak pening-pening, kita ambil dengan huruf. Tak payahlah tuan-tuan nak hafal ini bahagian yang pertama ke yang kedua, yang ketiga, tak perlu nak hafal bahagian. Kita cuba kenal tempat keluar setiap huruf pun dah cukup. Asalkan kita boleh katakan bahagian lidah pun dah cukup dah. Yang penting sebutan itu betul. Okey, pangkal lidah yang pertama, huruf yang pertama yang kita akan bahaskan dan kita akan cari bersama pada malam ini, iaitulah huruf qaf. Tuan-tuan puan-puan tu berperasan, cuba perhatikan huruf qaf. Siapa yang ada masalah dengan huruf qaf? Siapa yang pernah bermasalah dengan huruf qaf, maka hati-hatilah pada malam ni kita cuba bantu mencari bersama di mana tempat keluarnya qaf sebenarnya. Kenapa pada bacaan kita kerap juga ditegur qaf itu perlu didalamkan, perlu ditebalkan, perlu dibezakan, jangan samakan dengan kaf. Itu perlu. Jadi malam ni insya-Allah saya dan juga tuan-tuan puan-puan semua cuba kita cari tempat keluar yang sebenarnya untuk memudahkan kita dalam bacaan kita supaya tak berulang salah dan berulang kurang jelas pula. Okey, kalau kita tengok di sini penjelasannya, pangkal lidah menekan langit kita. Langit lembut keluar daripadanya satu huruf, iaitu huruf qaf. Kalau kita tengok di sini, saya besarkan bahagian pangkal lidah. Okey, pangkal lidah. Mana lidah? Ni lidah besar ni, merah ni. Jadi yang bahagian belakang sekali, yang warna ungu ataupun warna purple ni, ni bahagian halqum. Ini yang merah besar ni lidah, yang merah yang atas ni langit lembut dipanggil. Yang kuning ni langit keras. Itu istilah Melayu lah, dan kalau istilah Arab pun dia panggil ni hanakul a'la, langit keras ni hanakul a'la. Dan bahagian lidah ini kita tengok paling belakang sekali lidah dan nak sampai kepada hujung halqum yang warna purple ni. Okey, jadi di sinilah tempat keluar qaf. Huruf qaf di sinilah tempat keluarnya. Dia lain, bab tebal nipis tu bahagian sifatul huruf, tapi kita kena gabungkan sekali supaya sebutan kita sempurna. Jadi qaf, kita belajar qaf dulu baru belajar kaf. Bila kita belajar kedua-duanya, kita nampak kedua-duanya, kita dah tahu kedua-duanya, baru kita boleh cuba bezakan dan kita cuba keluarkan di tempat yang sebetulnya. Kalau kita perhatikan, waktu kita nak sebut qaf, pangkal lidah kita bahagian belakang ini dia nak kena sentuh langit lembut bahagian belakang sekali.
ikut penjelasan gambar ni lah. Jadi macam mana kita nak pastikan lidah, pangkal lidah kita dah sentuh langit itu? Gunakan kaedah yang saya bagi minggu lepas. Kaedah yang paling penting dalam makharijul huruf, iaitulah kita matikan qaf. Kita matikan qaf. Kita gunakan qaf ni lah. Kita matikan qaf, kita sukunkannya, kita tambahkan hamzah berbaris atas sebelumnya dan kita sebutkan. Okay. Cuba kita tanggungkan ko. Kita akan terasa lidah bahagian belakang sekali sedang tumbuk ataupun sentuh langit lembut bahagian belakang sekali. Ko. Okey, jadi kaedah yang saya minta kita latihkan diri, mula-mula kan kita mati. Sekitar 5 ke 7 kali kita ulangkan aqa. Last kali kita bagi, lepas pada 3 kali atau 5 kali kita cuba bariskan qa bahagian atas. Aqa. Okey. Step yang ketiga, qaf itu cuba kita panjangkan. Di situ kita boleh dragging. Di situ kita rasa betul-betul pangkal lidah itu menekan lelangit lembut. Okey, kalau kata kita dah boleh sebut macam tu, maknanya kita dah jumpa tempat keluarnya. Okay. Jadi bila kita jumpa, kita simpan betul-betul apa yang kita jumpa, jangan kita hilangkan apa yang kita jumpa. Maksudnya waktu membaca nanti sebutkan qa ini betul-betul di tempat yang kita jumpa pada malam ini. Okey, contohnya kita ambillah satu ayat yang mudah yang selalu kita baca dalam surah. Cuba kita baca surah Al-Qadar. Okey, surah Al-Qadar, insya-Allah bulan Ramadan, insya-Allah kita selalu dengar, selalu kita baca dan selalu kita amalkan membacanya, insya-Allah. Surah Al-Qadar, cuba kita baca. Salah seorang insya-Allah cuba. Dia punya muka surat berapa, Ustaz? Muka surat kalau nak khatam nanti selalu kita akan bacanya. Dia dekat dengan surah Al-Bayyinah. Muka surat berapa? Siapa jumpa? Siapa buka mushaf? Bukan dekat kawasan 598. Berapa? Lepas Al-Alaq. 598. 598. Okey, Haji Din. 598. Okey ya. Tengah masuk nak sampai baru sampai 598. Selepas Al-Alaq. Okey, Iqra. Oh, Iqra. Okey. Selepas Iqra. 598 Oh, okey. Alright. Okey, tiga ayat pertama cukup dah. Kita baca 3 ayat pertama je. 598. Oh ni lam yakunil lagi. Al-Qadar asas. Al-Qadar lah atas. Cuba Haji Din, macam Haji Din kena baca je. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. 3 je, Ustaz. Okey, alhamdulillah, jelas Najdin, masya-Allah. Terima kasih lah, terima kasih. Cemerlang sekali lagi, masya-Allah. Alhamdulillah. Nanti bakal bapak saya dah tak ada. Kalau ada saya tunjuk dia. Masya-Allah. Okey. Haji Din, minta satu lagi. 581. 581. 581. Okey 581 mana dia? Okey 58.
581 yang mana tu? 581. Okey, dua line yang paling atas sekali baca. Dua line 1 2. Oh, okey. Alam nakhluq alam nakhluqkum min ma'in mahin. Waja'alna betul ni kan betul Ustaz. Mana qaf? Qaf baca tak? Alam yaj'alukum min ma'in mahin. Okey, jangan kena tarik balik cemerlang nanti. Okey, stop balik. Luq tak macam tu Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Siapa guru tajwid Ajidin? Ajar Rashid lah, siapa lagi? Dia kat situ tu. Apa lagi kalau tak dia? Okey. Tak apa Ustaz, kasih dia menang Ustaz, kasih dia menang dulu. Tak apa. Nak bela diri tu guru dia, masya-Allah. Okey, saja. Okey, saya sebenarnya ini hukum lain Ajidin. Ini hukum lain kita dah bahaskan. Idgham ini idgham yang lain, special sikit kan. Sebenarnya ada faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Ini semua huruf qaf. Jadi dua lain ni kalau nak latihkan qaf boleh di sini. Maknanya di sini kalau kita selagi mana qaf kita tak bertukar dengan kaf, selamat insya-Allah. Maknanya alhamdulillah selamat. Jangan qaf itu ditipiskan ataupun dikeluarkan tempat keluarnya huruf kaf. Macam mana? Okey, kita teruskan dulu satu huruf lagi. Lepas tu kita buat perbezaan antara kedua-dua huruf ni. Okey, jadi qaf kita selesaikan dulu. Kiranya di sinilah tempat huruf qaf, tempat keluar. Dan yang berikutnya, makhraj yang berikutnya dia itulah di pangkal lidah. Makhraj huruf yang ke-6 di pangkal lidah, menekan langit lembut atas sedikit daripada makhraj qaf. Keluar daripadanya satu huruf, iaitulah huruf kaf. Okey, jadi kita kena tengok beza antara qaf dengan kaf. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Dia sebut di sini lam dia sebut kaf di sini atas sedikit. Kalau kita tengok gambar pun kedudukan qaf bawah sikit, kedudukan kaf ni dia dekat dengan lelangit yang kuning ni, gambar yang kuning gambar yang kuning ni dekat dengan lelangit yang keras. Yang merah ni lelangit yang lembut. Okey, jadi itu bezanya. Kaf dengan qaf di pangkal lidah, kedua-duanya keluar daripada pangkal lidah, hampir makhraj. Makhrajnya hampir sangat. Yang bezanya qaf ke dalam sikit, kaf keluar sikit. Maksud keluar ni dekat dengan keluar mulut lah. Qaf ke dalam maknanya dia lagi dekat dengan hujung halqum. Itu yang kita boleh jelaskan secara syarahan. Dan mungkin kita boleh satu lagi untuk membantu membezakan kita, iaitulah qaf tebal, kaf tipis. Itu pastikan kedua-dua tu. Qaf tebal, kaf tipis. Tapi itulah untuk kumpulan tahsin muslimin dan tahsin muslimat, waktu saya buat rumusan bacaan qari'ah dan qari semua, sering juga saya sebutkan makhraj qaf belum tebal. Makhraj qaf masih bertukar dengan huruf kaf. Ini puncanya lah. Ini puncanya kadang-kadang mungkin kita waktu kita baca kita tak boleh nak membezakan qaf ke dalam sikit, kaf keluar sikit. Ini beza dia. Kalau dilihat gambar ni kita tengok qaf dia pangkal lidah di ke dalam sikit. Waktu kita nak sebut qaf macam kita nak telankan huruf qaf tu. Qaf. Waktu kaf macam kita nak keluarkan. Macam itulah kita ibaratkan dari segi kedudukan. Tapi dari segi sifat pula, untuk kaf kita tipiskan, iaitu dengan kita melebarkan bibir mulut kita, ka, ki, ku. Kecuali yang depan, baris depan tu sebab biar baris depan sama dengan waw, dia kena muncul sikit lah. Tapi untuk qaf pun sama.
Waktu kita nak sebut qaf, untuk selamatkan daripada dia bertukar dengan huruf kaf, makhraj kaf, kita tebalkan cara kita. Qa, qi, qu. Mungkin boleh bantu kalau kita muncul mulut sikit, boleh membantu kita mendalamkan dan menebalkan huruf qaf itu. Jadi kesimpulannya di sini, hati-hati jangan kita sebut kaf itu di tempat keluarnya qaf ataupun qaf itu di tempat keluarnya kaf. Boleh berlaku ke? Memang selalu berlaku. Dan berlaku pada setiap orang. Tidak ada orang yang selamat. Huruf qafnya tak ada masalah. Dia memang alhamdulillah Allah bagi mudah untuk makhraj qaf. Mungkin makhraj-makhraj lain ada sikit susah. Ada setengah-setengah kadang-kadang sampai dia pun dah jadi qari ataupun dah jadi imam ataupun dah jadi masyhur. Jadi kadang-kadang qaf dia pun kurang jelas. Lagi-lagi kita kalau kita perhatikan baca surah Al-Fatihah pun cukuplah. Kalau dia baca ihdinas siratal mustaqim, jelas sangat huruf tu kaf. Saya ada masalah kadang-kadang imam yang dibawa masuk ke surau, imam ganti, satu masa dulu masya-Allah memang tak perlu sebut nama lah dan tak perlu sebut pangkat pun, memang dia ada gelaran khas dia, selebritinya. Jadi bila itu bacaannya, jadi memang jadi sangat-sangat terganggu lah. Orang dah anggap dia memang kedudukan dia di tempat yang tak sama dengan orang awam, tapi bacaannya mustaqim dengan lagu lenggoknya tapi kim. Jadi itu pun tak ke mana. Kalau qaf itu dah jadi kaf, tetap hukum itu salah dan makhraj itu dah bertukar. Huruf perkataan mustaqim tu dah berubah makna. Jadi boleh berlaku pada kita pun, siapa pun kita boleh berlaku kalau kita tak jaga-jaga, qaf kita jadi kaf. Jadi sebagai perhatian untuk kita semua, bila kita baca, kita jumpa huruf qaf, cuba kedalamkan. Bila huruf kaf, cuba kita keluarkan sikit. Itu dari segi tempat keluar. Dan dari segi sifat pula, qaf cuba kita tebalkan, kaf cuba kita tipiskan. Tak kira baris atas, baris bawah, baris depan, hatta baris mati sekalipun. Macam tadilah. Haq, qa kan. Kena tebalkan dan kena dalam. Walaupun huruf itu huruf berbaris mati. Okey, antara qaf dan kaf. Okey, itu satu. Yang keduanya, qaf ini kalau dalam bahasa Melayu kita mungkin tak ada masalah lah. Kita orang Melayu ni dah tentunya nak kena baca Al-Quran dengan Arab yang fasih. Kita nak kena cari sebutan Arab yang paling fasih yang sama dengan Al-Quran, seperti mana diturunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tujuan kita membaca Al-Quran dan kita mempelajari ilmu tajwid, untuk kita nak belajar menyebutkan huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran seperti mana diturunkan. Tapi kadang-kadang orang Arab sendiri, Arab beberapa negara dan beberapa bahasa dan lahjah ni, kadang-kadang antara mereka, sama-sama mereka, huruf qaf ini ke laut. Dia orang pun sendiri mengaku huruf qaf ini dalam slang ataupun bahasa dialek mereka dah diubah-ubahkan. Ada ditukarkan kepada a, ada ditukarkan kepada ja, ada ditukarkan kepada ga. Banyak Arab Mesir lain sebutan, Arab Saudi lain, Arab apa lain, semua dah tukar. Qaf ni masalah besar bagi mereka. Jadi apapun lahjah mereka, bahasa mereka, waktu membaca Al-Quran wajib ikut seperti mana yang kita belajar dalam tajwid. Siapa pun Arab mereka. Jadi tak boleh kita nak baca dengan sebutan bahasa pelik ataupun ikut logat bahasa-bahasa Arab tertentu. Kan kecoh baru ni berkenaan dengan satu viral bacaan ga. Lagad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada bacaan tu diviralkan, solat tarawih baca dengan ga. Arab, satu bahagian Arab dibacakanlah. Jadi tak pernah ada dalam qiraah dan riwayah qaf itu boleh ditukarkan kepada huruf ga. Walaupun dalam bahasa harian mereka baca dengan ga, tapi tetap waktu membaca Arab, waktu membaca Al-Quran, kembali kepada Arab yang sempurna, iaitu Arab yang fasih.
Jadi alhamdulillah syukur kita orang Melayu ni tak ada masalah itu. Kita apa pun kita akan cari je qaf, dalamkan sikit, kaf luarkan sikit. Qaf tebalkan, kaf tipiskan. Okey. Harap perkongsian pada malam ini, penjelasan pada malam ini memberi sedikit pencerahan bagi mereka yang kadang-kadang ditegur qaf itu kurang tebal, qaf itu kurang dalam. Jadi ambillah kaedah ini sebagai panduan dalam bacaan harian Al-Quran kita insya-Allah supaya qaf tak bertukar dengan kaf. Kalau bertukar memang dia akan berubah makna, terus berubah makna. Itu paling bahaya. Itu paling bahaya. Okey. Insya-Allah kita ada sedikit masa. Untuk malam ini kita berhenti dulu qaf dan kaf dulu, insya-Allah minggu depan kalau ada rezeki kita akan sambung lagi makhraj ini, dan saya nak ambil peluang ambil beberapa ayat dibacakan untuk kita mencari dan kita kemaskan makhraj qaf dan makhraj kaf dan juga segala hukum yang kita dah belajar bersama insya-Allah. Ada cadangan surah? Sementara saya buka Quran. Ustaz, saya nak tanya sikit, Ustaz. Okey, sementara tu tanya. Silakan. Nak sebut qaf tu, lidah kita nak kenakan kat langit-langit tak? Yang dalam, bahagian dalam. Lidah bahagian pangkal lidah kita. Pangkal lidah tu nak kenakan langit-langit tak? Ya, kena. Kena. Yang kaf pun kena, tapi apa kena juga. Tapi ka kalau kita perhati dia ke depan sikit. Kalau katakan saya isyaratkan tangan kan. Ini langit. Kalau qa belakang, ka depan sikit. Okey, kalau qa belakang ni, qa. Kalau ka depan sikit. Ni. Itu beza dia. Ini langit merah, langit lembut kita. Kalau qa gini, dia akan sebut qa. Kalau ka ke depan, ka. Itu dia. Sama-sama. Beza kedudukan huruf qa dengan ka. Saya boleh buat isyarat gitu je lah untuk memudahkan. Okey, Ashwa'i, kita pilih mana-mana surah dan insya-Allah kita cuba tengok ada tak beza antara qaf dengan kaf. Kita 10 minit kita bagi peluang kepada siapa-siapa yang nak membaca dan keluarkan huruf dan hukum-hukum yang kita belajar. Mungkin kita baca surah Al-Balad. Insya-Allah. Okey, saya pilih surah Al-Balad insya-Allah. Saya share skrin di sini. Dalam muka berapa? Okey, saya dah share skrin muka surat 594. Okey, mungkin kita boleh habiskan surah Al-Balad. Okey, silakan siapa yang nak ambil bahagian baca luar lain. Siapa yang nak ambil bahagian untuk membaca surah Al-Balad, kita mungkin boleh dapat 3 orang baca kot insya-Allah. Dan boleh keluarkan semua hukum-hukum yang kita pernah belajar beserta dalam sebutan hati-hati sekiranya ada huruf qaf dengan kaf yang kita baru belajar. Okey, dipersilakan. Okey, qari pertama kita ada 18 ayat. Kita boleh bagikan kepada 3 qari 7 ayat seorang insya-Allah. Okey, silakan. Okey Ustaz, saya mulakan dah. Okey, silakan. Silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Hukumnya? Okey, teruskan. Teruskan. Tak. Baca habis kalau lepas tu teruskan. Baca keluarkan ya. Baca habis sampai berapa ayat tadi Ustaz? Boleh 6 ayat. Okey. Wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu
malal lubada. Okey. Sampai situ ya? Ya. Okey. La itu mad jaiz Ustaz. La mad jaiz 4 atau 5 harakat. Mad jaiz apa? Mad jaiz hukumi. Mad jaiz hukumi. Munfasil hukumi, munfasil hukumi. Masya-Allah. Okey. Terus Uksimu uktu qalqala sugra. Simu biha itu mad asli. Zal balad itu alif lam kamaria. Balad tu qalqala kubra. Wa anta itu ikhfa hakiki. Tahillum bima bihadza. Tahillum itu tanwin jumpa ba, itu iklab. Biha mad asli. Zal balad alif lam kamaria, balad itu qalqala sugra. Qalqala kubra. Wa walidin, wa itu mad asli, lidiu itu idram ma'aruna naqis. Wa ma itu mad asli, walad itu qalqala kubra. Laqad ini qalqala sugra, qalqala sugra, nal insana alif lam kamaria, insa ifa syafa ifa hakiki. Sa mad asli, fi mad asli, kabad itu qalqala kubra atau wusta. Okey, boleh. Insya-Allah. Ayah sabu al tu idram bila hunna kamil. Lai itu idram ma'aruna naqis. Yaq qalqala sugra dir alaihi kira hafulin, kalau kita berhenti kira madlin ya. Ahada. Kalau kita berhenti wakaf maknanya qalqala kubra. Yaqulu, waku itu mad asli, lu ahlaktu ma mad asli, lal ini tanwin jumpa lam, kira idram bila gunna kami itu. Bada itu mad iwad. Masya-Allah. Alhamdulillah, hampir semua hukum disebut, tapi dalam bacaan ada yang tertinggal. Okey, kadang-kadang tengok ini pemerhatian saya lah. Kadang-kadang kita jelas bila kita nak cari satu persatu, maknanya fokus kita sekarang ini waktu kita nak keluarkan setiap hukum dalam ayat yang kita baca, kita fokus hanya mana hukum tajwid yang ada setiap ayat. Jadi otak kita, tumpuan kita pada satu tempat sana, pada satu perkara saja. Tapi waktu baca tadi, mungkin banyak benda yang ganggu kita. Banyak benda yang kita nak fikirkan, sebab itu ada yang tertinggal dengan tak sengajanya. Khalaqnal kurang qalqalah tadi. Ya qadira pun ada kurang qalqalah tadi. Saya nak qaf itu sebab kita baru bahaskan huruf qaf kan. Jadi bila tak jelas qaf qalqalah tadi, jadi nampaklah kurang jelas. Tapi tak ada masalah. Kita kenal, insya-Allah dengan mumarasah, dengan kita selalu perhatikan waktu kita membaca supaya tak tertinggalnya hukum, insya-Allah kita lebih jelas. Yang penting kita dah tahu, kita dah ada ilmu tajwid, ilmu kita dah ada, nak guna sepenuhnya itu terpulang kepada kita. Waktu kita baca, betul-betul kita mencari dan turunkan ilmu dalam bacaan kita. Itu yang diistilahkan tatbiq tajwid. Kita nak praktikkan tajwid, ilmu tajwid yang ada pada bacaan kita. Itu terpulang kepada masing-masing yang dah ada
hukum-hukum tajwid di dada itu, turunkanlah hukum-hukum itu waktu membaca di tempat-tempatnya. Maka dengan kita latihkan diri kita, insya-Allah bacaan kita dan tajwid kita kemas, dia datang serentak. Itu yang kita nak cari, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Terima Amin. kasih. Share sama-sama. Okey, yang kedua silakan. Siapa nak mencuba ayat ke-7 sampai ayat ke-14? Bahagian yang kedua ni banyak nak kena hati-hati huruf qaf dengan huruf kaf. Okey, tafadhal. Siapa? Ayat-ayat pendek ni. Nak sebut nama ke? Okey, siapa pun boleh, insya-Allah. Haji Nurdin nampak tunggu Haji Din panggil je. Kita minta Haji Din. Haji Nurdin boleh, Haji Nurdin. Ramai orang minat Haji Nurdin ni, insya-Allah. Ayat berapa Ustaz? Ayat 7 sampai 14. Auzubillahi ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yawmin dhi masqabah. Okey. Ayahsabu al ni apa? Lama tak lupa. Seminggu dah tak sebut Drum. Sama. Ini nun Ustaz. Allah Ustaz. Nun jumpa lam. Idza maruna. Idgham ma'al gunnah kan? Al tanpa dengung. Alam ilam bila guna tanpa dengung Ustaz, sorry. Ya, okey. Tak apa. Mim jumpa ya iza safawi. Ya rahu mad jaiz atau mad lebih kepada, sebabnya ada silah di sini, ha'us silah. Masilah kasyirah. Hazamil hamzah. Tawilah kan? Tawilah. Maksilah. Tawilah ni panjang, maaf. Ada tanda je, ada hamzah je, dia jadi tawilah. Kasirah. Ni kalau waw dengan ya baru kasirah. Okey. Ahad kalkala kubra. Alam mim mati jumpa nun. Izar safawi. Najak kalkala sugra alla tadi alla apa ni? Lupa Ustaz ni. Ni kita belajar dah ni, lam naj'alla ni. Lam naj'alla. Oh, ni tak ingat Ustaz. Lupa betul. Yang lain siapa ingat? Lam mati mutamasilain. Ya, betul. Lam mati bertemu dengan lam. Kita dah belajar idgham mutamasilain. Ini ponting Ustaz, ni kes ponting. Tak apa, ada alasan, tak apa. Okey. Lahu maksirah kasirah. Ainain madlin Ustaz. Betul, insya-Allah. Okey, terus. Walisa mad asli. Tanwin jumpa waw. Idam ma'aruna. Wasafatain. Jumpa madlin Ustaz. Okey, terus. Wahadai ni hakulit. Na mad asli. Ni alif lam
samsiah. Naj qalqala sugra dain harfulin. Falaq Pada alif lam syamsiah tadi ada hukum plus tak? Ada. Wajiburuna. Ya, nanti Haji Din marah nanti Haji Din. Okey. Falaq qalqala Ustaz ni. Qalqala sugra. Tahammal alif lam kamariyah aqabah. Tak ada apa-apa Ustaz. Wa ma jaiz. Fasil ada qalqala sugra ra man asli. Kamal alif lam samsiah. Aqabah. Syamsiah ke? Kamariyah Ustaz. Aqabah. Akurakabah. Tak ada Ustaz eh? Tak ada. Au it qalqala sugra aman asli tanwin isar Ustaz. Ifa. Aki fi man asli yau man asli min ifa tabina ifa haki fi man asli Ustaz. Masrabah. Okey. Saya minta maaf, saya sebenarnya sengaja minta Haji Nuruddin nak bagi dia ceria sikitlah dengan suasana, tapi kita tahu masing-masing sama-sama kita tahulah apa yang dilalui keadaannya sekarang ini. Kita maafkanlah walaupun tadi Yau pun dia sebut mak asli juga. Itu bukan Haji Nuruddin yang sebenarnya. sebenarnya dia tak kumpulkan semangat dia sepenuhnya, insya-Allah dengan selalu bersama Al-Quran, insya-Allah Allah bagi semangat untuk teruskan seperti biasa dan lebih daripada selalunya, insya-Allah. Okay, alhamdulillah, terima kasih Haji Nuruddin. Terima kasih Insya-Allah. Okey, yang terakhir untuk menghabiskan ini kita ada beberapa ayat yang pendek, insya-Allah, silakan. Okey, siapa boleh cuba? Haji Bashir. Ayat berapa Ustaz? Ayat ke-15. 15. Au miskin Ustaz. Yatiman dha maqrabah. Yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah summa kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun muqsadah. Yati mad asli, man ikhfa hakiki, za mad asli, maq qalqala sugra, waqabah tak ada, belum belajar insyaAllah. Au miski, ki mad asli, nan ikhfa hakiki, matrabah tak ada. Summa wajibul guna ka mad asli minal alif lam min alif lam samsiah. Zi mad asli, a mad asli, nu mad asli, tawa mad asli, saw tak ada, bis sabri ini Allah ini sama-sama Ustaz. Watawa mad asli. Hukum apa? Hukum sama-sama. Ini bis sabri alif lam samsiah Ustaz. Okey. Watawa tawa mad asli saud bil alif lam kamariyah
Marhamah tak ada apa-apa. Ula mad wajib mad wajib munfasil. Asha mad asli. Mad wajib mutasil. Ula ika asha mad ha mad asli. Ashabul mai. Alif lam bul mai alif lam qamariyah maimanah tak ada apa-apa. Wallazi alif lam syamsiyah zi mad asli. Kafaru mad asli, bi'a mad asli, ya mad asli, tina na mad asli, hum mim juga alif, izha syafawi, asha ha mad asli, bul alif lam qamariyah, masy'amah tak ada apa-apa. Alaihim mim dengan nun, mim jumpa nun, ikhfa syafawi, narum tanwin berjumpa nun, jadi idgham ma'al ghunah, nakis atau kamil, muqsadah ini mat iwas saya Tak ada. Allah. Berapa persen Ustaz? Baguslah, dia senang je. Semua dia borong mak asli habis. Ustaz, saya cuma tanya Ustaz. Ya saya. Ini kebanyakan ayat ini kita berakhir dengan ta marbuta Ustaz. Aha. Jadi apa boleh kita boleh cakap ke kita belum belajar ataupun macam batin kita matikan tanda mati. Jadi marabah. Apa hukum kita tu kalau tukar tu? Kalau saya jawab jauh lagi, kita belum belajar kalau dalam qiraah Al-Kisai dia akan baca matrabih. Itu betul-betul belum belajar lagi. Bila kita belajar qiraah nanti insya-Allah ada setiap ta sakinah ta ta'nits ta marbutah ini ta marbutah, maka bacaan Kisai dia baca dengan imalah. Imalah itu boleh. Maknanya belum belajar lah. Tapi dari segi hukum tajwid tak ada. Hukum tajwid tak ada. Mungkin maksudnya tadi ra tebal ataupun ra tipis. Matrabah, maqrabah. Itu maksudnya. Mata tu jadi tarta jadi tarqiq dengan tafkhim. Itu mungkin maksudnya di situ. Jadi ha. Cuma ya betul. Yang ta tu tak ada masalah. Ta itu memang ditukarkan menjadi ha sebabkan ta tu ta marbutah. Okey. Tadi ada mad badal tak disebutkan. Amanu tak disebut. Dia buruk mak asli. Bi ayatina pun sama juga syabih badal, dia buruk mak asli juga, tak apa. Alaihim narum muqsadah, nun matrum tanwin bertemu dengan nun pula di situ, tapi kebetulannya menjadi idgham ma'al ghunah, betul. Alhamdulillah jawapannya betul, tak ada masalah. Okey, alhamdulillah satu percubaan yang bagus. Jadi masya-Allah boleh dikatakan hampir 100% kenal tajwid. Semua hukum yang kita belajar boleh disebut semula dalam bacaan dan bila kita mencari dalam ayat-ayat ini. Begitu juga mengharapkan kepada semua yang hadir dalam kelas-kelas tajwid ataupun kita belajar di mana-mana tajwid, kita nak menguasai sampai tahap kita kenal semua. Waktu baca dia datang bersama, itu yang kita nakkan insya-Allah. Okey, mungkin malam ni, kesimpulan malam ni sebenarnya kita nakkan kemaskan huruf qaf dengan huruf kaf. Jadi saya tak tahu macam mana nak celahkan untuk nak sebut tadi, sebab masih juga lagi antara tiga-tiga qari yang baca tadi ada masih belum kuat qafnya. Belum kuat qaf yang tebal dan juga qaf yang bakhatnya dalam berbanding dengan kaf itu. Jadi insya-Allah bila kita dah sebut selalu, bila jumpanya qaf dalamkan dan tebalkan, bila jumpanya kaf keluarkan sikit makhraj di pangkal lidahnya dan juga cuba kita tipiskan untuk membezakan antara kedua-duanya hurufnya insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua untuk malam ini, masya-Allah perkongsian dan juga ambil bahagian daripada sahabat-sahabat kita, qari-qariah kita. Mudah-mudahan bertambah ilmu lagi kepada yang mengambil bahagian dan yang mendengar dan yang menghadirkan diri,
yang baru munculkan gambar kamera dia. Tak apa, dia senyum je. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya-Allah berterusan tajwid kita berkembang lebih maju lagi insya-Allah. Untuk malam ini dari saya, mudah-mudahan ada yang manfaatnya, dan sekiranya ada kelemahan, insya-Allah cuba-cubalah bantu tegur-tegurkan, kongsi-kongsikan ilmu supaya kita pun dapat menumpang ilmu tuan-tuan puan-puan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam.